Nurul Izzah memberi amaran kepada pemfitnah. Kementerian Keuangan MOF mengecam hantaran palsu yang mendakwa bekas ahli Parlimen Perkhidmatan PAU Nurul Izzah Anwar dibayar sebagai penasihat unit pelaksanaan dan koordinasi stimulus ekonomi antara agensi nasional dikenali sebagai Laksana. Dalam catatan di platform media sosial X, kementerian itu berkata bahawa dokumen perjanjian yang disiarkan itu adalah draft surat tawaran yang tidak sah. Perjanjian yang sah yang telah ditandatangani oleh Nurul Izzah adalah untuk memberi khidmat nasihat kepada Laksana secara pro bono atau tanpa mengambil imbuhan keuangan maupun sebarang faedah seperti yang telah dimaklumkan kepada umum, kata kementerian itu. Kemarin Nurul Izzah berkata beliau akan membuat laporan polis terhadap hantaran media sosial yang berunsur fitnah terhadapnya. Dalam catatan di Facebook, anak Perdana Menteri itu berkata peguamnya akan membuat laporan polis bagi pihak dirinya sebaik sahaja mereka selesai cuti Tahun Baharu Cina. Menurut laporan The Star, seorang pengguna Facebook telah memuat naik posting yang mendakwa kononnya Nurul Izzah telah dilantik sebagai penasihat laksana dengan gaji RM35,000. Tahun lalu Anwar melantik Nurul Izzah sebagai penasihat kanan ekonomi dan keuangan. Jawatan itu juga tidak bergaji. Beliau kemudiannya mempertahankan keputusan itu selepas ditanya sama ada Nurul Izzah yang memiliki ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan layak menjadi penasihat ekonomi dan keuangan. Anwar ketika itu juga berkata bahawa Nurul Izzah mempunyai ijazah kedua dalam dasar awam dari Johns Hopkins School of Advanced International Studies. Laksana ditubuhkan di bawah Kementerian Keuangan untuk memantau pelaksanaan pakej Rangsangan Ekonomi Malaysia 2020 berjumlah RM20 bilion. Sementara itu, aktivis Liana Marzuki membuat laporan polis berhubung dakwaan yang kononnya beliau menjadi proksi gaji bekas ahli Parlimen Perkhidmatan PAU itu dan pelanggaran Akta Perlindungan Data Peribadi PDPA 2010 kerana data peribadinya disebar tanpa kebenaran. Menerusi kenyataan di X, beliau berkata hantaran mereka adalah bersifat malefied selain bertindak sembrono tanpa memikirkan akibat kepada orang lain demi mencapai objektif politik. Kita boleh berdebat tentang hal politik dan sebagainya dengan matang. Adakah kita perlu menjadi terlampau fanatik sehingga perlu mendedahkan data peribadi seperti alamat rumah, nombor kad pengenalan dan sebagainya? Pemikiran pertama, saya sebagai seorang ibu yang paling dirisaukan keselamatan anak-anak. Dia dedahkan sedemikian, ujarnya semalam di Petik Berita Harian. Tambah Liana, beliau tidak pernah menjadi proksi kepada sesiapa. Saya telah dituduh menjadi proksi gaji untuk Nurul Izzah. Kononnya saya dibayar gaji yang sangat besar oleh agensi kerajaan Laksana untuk diberi kepada Nurul Izzah. Ini adalah tomahan besar dan palsu, tegas beliau. Sebelum ini, Nurul Izzah pernah menzahirkan tekad tidak akan melepaskan pihak yang menyebarkan fitnah terhadap dirinya di media sosial. Dia berkata cacian dan makian sudah menjadi kebiasaan terhadap dirinya sejak menyertai politik, namun menetapkan setiap perbuatan perlu ada sempadan. Dalam menjalankan amanah yang diberikan, seringkali beliau dicerca dan dicaci. Beliau menyertai perjuangan ini sejak 1998 dan sememangnya sedari dahulu dicerca, disela dan diserang. Jelas ada batasnya. Cacian dan makian boleh beliau hadapi dalam menjalankan kerja membina negara, tetapi fitnah tidak akan sesekali beliau biarkan. Justru kepada pefitnah yang sedang berseronok dengan kerja haram kalian, ingat, harinya pasti akan tiba. Sepada pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua.